Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan selamat datang kepada pelajar baharu. Saya Puan Nur Hafizah binti Azizan selaku Ketua Pusat Pengajian bagi Fakulti Pengurusan Maklumat. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan taklimat berkenaan dengan Diploma Pengurusan Maklumat. Baiklah pelajar, sebelum saya memulakan taklimat saya dengan lebih lanjut lagi, saya mohon untuk semua pelajar join Telegram di channel JIM110_KPP Johor. Jadi untuk segala maklumat dan makluman yang terkini mengenai akademik akan saya sampaikan melalui channel Telegram tersebut, insya-Allah. Dan satu lagi, saya mohon untuk pelajar mengimbas QR Code yang telah saya paparkan bagi mendapatkan pelan pengajian, senarai nama pensyarah dan juga senarai nama mengikut kumpulan. Saya mulakan taklimat saya dengan membaca sedikit pesanan daripada Dekan Fakulti Pengurusan Maklumat iaitu Prof. Suhaimi. Our faculty is a vibrant and friendly home of faculty members and students who promote all aspects of information management in support of communities, individuals, government, and the private sector. We produce information professionals who have specific knowledge on information management, information literacy, information resources, and able to use ICT as a tools to manage information. Jadi di sini gambaran mengenai bidang pengurusan maklumat telah dititipkan melalui pesanan daripada dekan. Okey. Yang saya paparkan dua gambar di bawah itu merupakan Fakulti Pengurusan Maklumat iaitu main fakulti kita yang berada di Puncak Perdana, dan kita sekarang ini berada di Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawangan Johor. Selain daripada itu, FPM turut mempunyai cawangan di Kedah, cawangan di Negeri Sembilan, cawangan di Kelantan dan juga cawangan di Sarawak. Seterusnya saya sampaikan carta pengurusan eksekutif UiTM Cawangan Johor. Di mana slide sebelum tu saya katakan bahawa di fakulti kita mempunyai dekan. Okay? Tapi di Cawangan Johor kita mempunyai rektor dan disusuli oleh timbalan rektor yang lain. Seterusnya merupakan pensyarah Fakulti Pengurusan Maklumat. Kami tak ramai tapi kami ada. Okay, saya letakkan di sini adalah carta organisasi Fakulti Pengurusan Maklumat dan senarai nama pensyarah yang berada di dalam Fakulti Pengurusan Maklumat Cawangan Johor. Seterusnya saya mulakan taklimat Diploma Pengurusan Maklumat atau kod program kita adalah IM110. Okey, saya mulakan dengan pelan pengajian IM110. Okey, bagi kemasukan pelajar kohort Oktober, pelan pengajian ID adalah 7362. Keseluruhan tempoh pengajian adalah selama 5 semester ataupun 2,5 tahun. Dan di sini juga sebagai kod setiap kursus. Kursusnya adalah subjek itulah. Kalau kata awak tengok kod tersebut bermula dengan IMD, itu merupakan kod program fakulti, kod di bawah fakulti. Kalau ianya bermula dengan MGT, itu adalah management. Okay, management ni di bawah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Kalau kod bagi entrepreneur ianya adalah ENT, pun di bawah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Okay, bagi English, ELC, okay, itu adalah di bawah APB lah. Okay, Islamic Studies, CTU, okay, kod tersebut akan bermula dengan CTU, itu di bawah ASIS.
Okey, untuk study skill, ini adalah UED. UED ni diwajibkan kepada semua pelajar. Dan untuk curriculum, ia akan bermula dengan tengoklah HPD atau HKR atau HPU. Okey, itu awak kena tengok dalam senarai kursus yang ditawarkan bagi semester. Ini merupakan pelan pengajian IM110. Ada 5 semester. Ini bermaksud setiap semester anda perlu menghabiskan setiap kursus yang telah disenaraikan. Jadi untuk semester 1 ni anda perlu mendaftar kursus kod CTU 101, ELC 121, HBU 111, IMD 111, IMD 112, IMD 113, MGT 162, UED 102. Kesemua ni adalah kursus yang wajib anda daftar dan ikuti selama 14 minggu. Okay. Jangan cicir pun walaupun satu kursus. Dan untuk semester seterusnya, okay, anda ikutlah kepada semester yang anda duduki dan daftarlah kursus tersebut mengikut semester. Seterusnya, ini merupakan sambungan daripada pelan pengajaran IM110 bagi semester 4 dan 5. Okay, ada kod-kod yang saya kategorikan sebagai kod non-core dengan core. Itu adalah kod trust dan bukan trust. Walaupun ianya bukan trust, pelajar wajib mengikutinya dan mendaftar kod tersebut. Okay, ada sesetengah kod yang tidak mempunyai final exam. Okay, hanya mempunyai final assessment. Okay, yang tu nanti pensyarah akan terangkanlah kod mana yang akan ada final exam dan yang mana tiada final exam. Seperti yang telah saya senaraikan tadi, pelan pengajaran IM110. Jadi setiap kursus tersebut, pelajar perlu membuat pendaftaran kursus secara atas talian. Yang ini pelajar harus masuk mendaftar melalui iStudent Portal. Jadi pelajar perlu log masuk dalam student portal dan daftarkan kursus yang perlu diambil mengikut semester. Okey, ikutlah kalau kata awak semester 1, so awak akan ambil semua senarai kursus yang berada di semester 1. Okey, tolong jangan tinggalkan walaupun satu kursus. Okey, so kalau kata berada di semester 2 dan seterusnya, ambillah kursus yang telah saya letakkan tadi, sebentar tadi ada saya letakkan setiap kursus. Ada semester yang hanya ada 7 kursus saja yang perlu diambil. Ada semester 8 kursus yang perlu diambil. Jadi setiap semester mungkin ada berbeza. Jadi apabila anda nak mendaftar kursus secara online, anda perlu rujuk kepada pelan pengajian. Seterusnya adalah berkenaan kumpulan kelas IM110. Okey, di sini kumpulan kelas adalah dibahagikan mengikut kod. Okey, telah dijenamakan mengikut kod. So, contoh yang saya bagi kat sini bila anda membuat pendaftaran kursus, pastikan anda melakukan pendaftaran kursus dengan kumpulan yang betul. Okey, JIM110 1A adalah kod kumpulan yang ada. Okey, J adalah untuk Johor, IM110 adalah untuk program code, 1 adalah semester. So kalau kata semester yang seterusnya anda berada di semester 2, dia akan jadi 2 lah. Okey, dan 3, 4 dan 5. A adalah kumpulan kelas yang anda duduki. Okey, so kat sini saya mohon jangan salah mendaftar kumpulan kelas. Okey, kita ada satu lagi kampus di Pasir Gudang. J4 adalah untuk Pasir Gudang. Pastikan anda mendaftar di Segamat dengan nama kumpulan JIM110. Okey, satu lagi untuk kursus-kursus seperti MGT, okey, ENT,
UED. Okay, yang ni anda akan nampak nanti dalam pendaftaran masa anda nak mendaftar kursus di dalam student portal, akan ada wujudnya kumpulan kelas daripada fakulti yang lain. Okay, contoh kalau ianya bermula dengan JCS, itu adalah kumpulan kelas di FSKM. Kalau JBA, itu adalah kumpulan di FPP. So, saya mohon perhatikan betul-betul. Okay, untuk kumpulan kelas di bawah Fakulti Pengurusan Maklumat adalah JRM 110. Okay, slide yang seterusnya, saya telah paparkan senarai nama pelajar mengikut kumpulan kelas 110A, 110B, C, D dan E. Sekiranya nama pelajar atau nama anda tidak ada dalam senarai, saya mohon untuk terus hubungi saya. Okay? Terus WhatsApp saya. Okay? 016-4981-790. Jadi saya akan letakkan anda di mana-mana kumpulan yang bersesuaian. Okay? Dan dengan itu juga saya mohon sekali lagi untuk join Telegram JRM110_KPP Johor. Sebarang makluman atau maklumat yang terkini akan saya forwardkan dalam grup tersebut. Okay? Untuk seterusnya merupakan paparan bagi senarai nama mengikut kumpulan kelas. Ada 5 kumpulan dekat sini. Ada 1A, 1B, 1C, 1D dan 1E. Jadi saya mohon untuk pelajar mendaftar di kumpulan yang telah saya tetapkan. Sekali lagi, kepada yang tiada namanya tersenarai di dalam kumpulan paparan ini, saya mohon untuk hubungi saya melalui WhatsApp. JRM 110-1B. Berikut adalah jam temu bagi setiap kursus. Setiap kursus mempunyai jam temu yang berbeza-beza. Okay. Kalau kata kursus tersebut berteraskan teori, kita ada 3 jam temu, 3 jam temu seminggu, tapi ianya dibahagikan kepada 2 jam syarahan dan 1 jam tutorial. Okay, ini adalah hari yang berbeza. Dan sekiranya kursus itu adalah teraskan teknikal iaitu sistem maklumat, ia juga mempunyai 3 jam temu tetapi pelajar hanya akan berjumpa untuk kursus tersebut hanya 1 kali seminggu. Okay, dan kebanyakan kursus berteraskan teknikal ni berada di lokasi makmal komputer. Jadi bagi kursus yang berteraskan English, ianya adalah sebanyak 4 jam temu seminggu. Okay, 2 jam dan 2 jam. Dan untuk kursus berteraskan pengajian Islam, okay, iaitu CTU, anda akan mengambil dan berjumpa kursus tersebut sebanyak 2 jam temu seminggu. Okey, untuk pelajar non-Muslim, okay, pelajar akan mengambil kod IDA, bukan kod CTU. Okay, selepas pelajar membuat pendaftaran kursus, okay, pelajar juga perlu membuat pengesahan kepada pendaftaran kursus. Jadi pengesahan tersebut boleh dilakukan secara atas talian. Selepas itu pelajar perlu mencetak salinan pendaftaran kursus dan perlu disahkan dan diserahkan kepada penasihat akademik. Okey, apa itu penasihat akademik? Saya akan terangkan di slide berikutnya. Jadi pelajar perlu patuhi tarikh-tarikh mengenai pendaftaran kursus, pengesahan pendaftaran kursus yang boleh dirujuk melalui kalender akademik yang disediakan. Okay. Mengenai pertukaran kampus, pelajar tidak dibenarkan untuk menukar ke kampus lain. Okay. So, kalau sekiranya anda berada di kampus Segamat, Johor, anda memang tidak dibenarkan untuk menukar ke kampus cawangan lain. Walaupun anda berada di semester 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya.
Seterusnya adalah mengenai status keputusan peperiksaan akhir. Okey, apabila seseorang pelajar itu telah mendapat keputusan peperiksaan akhir, bukan sahaja grade kursus yang perlu disemak, bukan sahaja CGPA perlu disemak, tetapi juga status pelajar status keputusan peperiksaan perlu juga dilihat. Okey, untuk status bagi lulus iaitu LU adalah kepada pelajar-pelajar yang masih mempunyai kursus yang berbaki. Okey. Kalau kata anugerah dekan, AD yang ni CGPA melebihi 3.5, 3.5 lah. Kalau tamat adalah untuk pelajar yang bergraduat. Okey, tamat dengan anugerah dekan ini bermaksud CGPA pelajar tersebut berada dalam lingkungan melebihi 3.5, 3.5. Okey, bagi ANC, okey, tamat dengan anugerah Naib Chancellor, yang ini di mana pada setiap semester, kalau kata pelajar tu ada 5 semester dan setiap semester pelajar tersebut mendapat CGPA 3.5 ataupun kita kata status tu anugerah dekan lah pada setiap semester. Jadi pelajar tersebut adalah berpotensi untuk tamat dengan anugerah Naib Chancellor. Okey. Dan seterusnya di sini saya ingin mohon perhatian daripada pelajar. Okey, untuk status P iaitu perhatian. Okey, P ni dia ada P1 dan P2. Okey, sekiranya seseorang pelajar itu mendapat CGPA kurang daripada 2.0, 2 pointer, dia akan mendapat P2. Okay. Kalau kata CGPA dia dalam lingkungan 1.8 hingga 1.9, dia akan mendapat status P1. Okay. Harus berhati-hati apabila seseorang pelajar itu mendapat status ini. Kerana ada kemungkinan sekiranya pelajar itu tidak berusaha pada semester seterusnya, pelajar itu ada berkemungkinan untuk mendapat status D, iaitu diberhentikan. Tapi status D ni mempunyai banyak dia punya kategori lah. Okay, kalau kata dia berada di D1, okay, D2, pelajar memang tidak layak untuk membuat rayuan meneruskan pengajian. Okay. Kalau kata pelajar berada di status D4, yang tu pelajar boleh membuat rayuan meneruskan pengajian. Jadi saya minta di sini untuk permulaan semester tidak seharusnya seseorang pelajar itu mendapat status-status yang saya highlightkan di sini. Okey? Jadi berhati-hati dengan status keputusan peperiksaan akhir. Okay? Elakkan untuk dapatkan status P ataupun D. Okay? Dan juga elakkan untuk mengulang bagi sesuatu kursus tersebut. Kerana efek dia sangat besarlah untuk semester anda dan seterusnya. Okay, untuk kehadiran pelajar, setiap pelajar wajib mengikuti kuliah yang diadakan. Okay, sama ada syarahan atau tutorial. Walaupun waktu berlainan, pelajar perlu menghadirinya. Okay, sekiranya kehadiran pelajar tidak mencapai 80% daripada jumlah jam temu, okay, tanpa kebenaran bertulis, okay, pelajar boleh diberi surat peringatan lisan untuk kali pertama. Sekiranya masih lagi gagal untuk hadir, pelajar akan diberi surat untuk temu bual bicara. Okay. Sekiranya didapati gagal dalam memberikan justifikasi kepada ketidakhadiran tersebut, okay, pelajar akan diberikan grade F atau gagal dengan status ZZ iaitu bar dan dikenakan denda sebanyak RM100. Dan surat peringatan ini akan juga dihantar kepada ibu bapa atau penjaga pelajar.
adalah mengenai penasihat akademik. Jadi setiap pelajar ni akan diletakkan di bawah seorang penasihat akademik iaitu PA. So PA ni bukan personal assistant ya, dia penasihat akademik. Okay, PA ni terdiri daripada kalangan pensyarah. Antara peranan PA adalah membantu dalam urusan pendaftaran kursus. Okay, penambahan atau pengguguran kursus. Itu pelajar boleh berjumpa dengan PA. Okey, antaranya lain adalah menasihati pelajar daripada segi aspek akademik. Katalah CGPA anda turun, okey, di bawah paras P1, okey. Yang itu nanti pelajar juga boleh mendapatkanlah nasihat ataupun motivasi daripada PA. Okey. Dan juga PA ni pula peranan dia juga memantau pencapaian akademik pelajar. Untuk diploma pengurusan maklumat, kita mempunyai persatuan iaitu persatuan kita dikenali sebagai Information Management Society ataupun IMS. Okay, untuk program ijazah, kita mempunyai 4 program ijazah iaitu Library Management, Information System Management, Record Management dan juga Information Content Management. So daripada part 1 ni anda dah boleh start mapping lah. Okay, you punya interest untuk further untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah. Kita telah pun sampai ke slide yang terakhir. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada pelajar kerana bersabar mendengar taklimat saya melalui atas talian. Okay, sekiranya pelajar ada sebarang pertanyaan mengenai masalah akademik, okay, pelajar boleh hubungi saya atau WhatsApp je lah lebih senang di 016 4981 790. InsyaAllah saya cuba bantu sebaik yang mungkin. Okey, dengan itu saya ucapkan selamat maju jaya, selamat menempuhi semester baru di UiTM Cawangan Johor. Sekian, terima kasih.